Kita mengucap syukur kepada Tuhan atas pemeliharaan dan anugerah Tuhan kepada setiap kita di tahun yang telah lalu. Sehingga kita dapat masuk di tahun yang baru, tahun baru Imlek pada minggu ini. Mari saat ini kita menenangkan setiap hati dan pikiran kita untuk boleh masuk di dalam ibadah pada pagi hari ini. Mari kita saat teduh. Amin. Jemaat diundang untuk boleh berdiri. Panggilan ibadah pada hari ini diambil dari Mazmur 103 ayat yang pertama dan yang kedua. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Ibadah pagi ini dimulai dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita ialah daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap memelihara segenap ciptaannya dengan kasih setia dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera, anugerah, dan kasih dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Besar anugerah Tuhan melebihi segalanya. Anugerahnya dan berkatnya yang melimpah memuaskan setiap kita. Dengan hati yang bersyukur, mari kita naikkan pujian, pujilah hai jiwaku. Pujilah hai jiwaku akan Yehova, jangan lupakan anugerahnya. Dia sembuhkan dan ampuni dosamu dan menyelamatkanmu. Besar anugerahnya. Besar anugerahnya, besar anugerahnya, melebihi perkiraanku. Besar anugerahnya, dengan segala berkat
kita berdoa. Besar anugerah-Mu Tuhan, yang melingkupi dan memuaskan setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan atas pemeliharaan dan anugerah serta kasih setia Tuhan kepada setiap kami di tahun yang telah lalu. Sehingga kami di dalam minggu ini kami boleh memasuki tahun yang baru, tahun baru Imlek yang kami rayakan. Kami merayakan akan kasih setia Tuhan yang begitu besar. Tuhan, kami mengucap syukur jikalau di dalam tahun yang baru ini sekali lagi kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah setiap lagu, setiap firman yang diberitakan ini boleh menjadi kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk. Betapa kita dikasihi dan diberkati oleh Tuhan hanya karena anugerah Tuhan sajalah yang memanggil setiap kita untuk boleh menjadi anak-anaknya Tuhan. Dan karena anugerah Tuhan sajalah yang senantiasa memelihara dan menjaga kehidupan kita. Mari saat ini kita persiapkan hati kita untuk mengaku dosa dan mengucap syukur atas pengampunan yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita. Cahaya di jongrangan pinci, 在忙碌中让人有限，在失败中让人欢笑，在逼迫中让人屹立。上帝的儿女何等有福，在绝望中仍有盼望，在冷漠中仍有关怀，在困境中仍有祝福，在死亡中仍有生命。上帝的儿女何等有福！有福，有福！上帝的儿女何等有福！有福，有福！上帝的儿女何等有福！有福，有福！有福，有福！上帝的儿女何等有福！有福，有福！上帝的儿女何等有福！ Mari kita datang di hadapan Tuhan, mengakui setiap dosa-dosa kita. Tuhan, betapa kami mengucap syukur kepada Engkau, karena kami sangat dikasihi oleh Tuhan. Tuhan yang memanggil kami dan mati di atas kayu salib, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan. Tetapi seringkali di dalam perjalanan kehidupan kami seringkali jatuh, kami seringkali mengalami kekecewaan, pergumulan, jatuh ke dalam dosa. Tuhan, sekali lagi kami memohon tangan kasih setia Tuhan yang boleh mengangkat kami dari lumpur dosa. Tuhan, pada hari ini ketika kami datang di hadapan Tuhan mengakui setiap dosa-dosa dan pelanggaran kami, Tuhan kiranya menilik dan melihat setiap hati kami. Tuhan ampuni setiap dosa-dosa kami. Tuhan berikan kami sekali lagi pengampunan dosa dan hidup yang baru. Karena kami tahu kami adalah anak-anak Tuhan yang diberkati, yang dikasihi oleh Engkau. Terima kasih Bapa untuk kasih setia Tuhan, untuk berkat Tuhan, untuk
pemeliharaan Tuhan untuk pengampunan dosa yang Tuhan anugerahkan kepada setiap kami. Inilah doa, ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah pada hari ini diambil dari Mazmur 103 ayat 8 dan ayat 10 hingga 11. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi. Demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Saya mengajak kita semua untuk boleh membaca petunjuk hidup baru yang diambil dari Mazmur 130 ayat 7a. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia. Mari kita bangkit berdiri, kita ucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Di setiap langkah dan sepanjang hidup kita, ada Tuhan sebagai penuntun hidup kita. Tuhanlah pengharapan kita. Mari kita siapkan pujian sepanjang jalan anugerah sebagai persiapan kita menyambut firman-Nya. Kita akan menyanyikan pujian ini terlebih dahulu di dalam bahasa Indonesia. Kaulah Tuhanku, penuntun hidupku, di gunung di lembah menyertai selalu, di lautan manusia Kau mengenaliku, janjimu tak berubah, berkat-Mu di hidupku. Setiap langkahku ada anugerah-Mu, tangan kasih-Mu pandu hidupku. Setiap langkahku ada pengharapan, tangan kasih-Mu tuntun sepanjang hidupku. Kita nyanyikan sekali lagi pujian ini di dalam bahasa Indonesia dan di dalam bahasa Mandarin. Kaulah Tuhanku, penuntun hidup, disangkut di dalam sertai selalu, di
เจริญสนุก 亲爱的主内长辈、弟兄姐妹平安。 Salam damai sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua. 今天是华人农历新年， Hari ini adalah Hari Raya orang Tionghoa. 在这里恭祝大家新年蒙上帝的保护， Di sini saya mengucapkan kepada saudara-saudari semua, selamat Tahun Baru Imlek. Kiranya Tuhan memberkati. 也经历到上帝的赦免， Juga mengalami pengampunan Tuhan. 活在上帝的平安里面。 Dan hidup di dalam damai sejahtera Allah. 我们一起祷告。 Mari kita berdoa bersama. 天父上帝，我们来到你的面前，恳求你来保守看顾我们，求你带领我们每个人来到你的面前来敬拜你。亲爱的主，我们仰望你的怜悯，在新年之际能够看到你仍然没有离开我们，我们仍然可以经历到你是以马内利的上帝。 你是永远不会离开我们，你的爱永远不会离开我们的上帝。谢谢你，天父上帝。今天的崇拜，我们现在要学习你的话语，恳求你打开我们的心窍，明白你的话语。谢谢你，主。祷告祈求奉靠主耶稣基督得胜的名求，阿门。 在疫情的情况之下，我们庆祝农历新年。 Kita memperingati Hari Raya Imlek di dalam masa pandemi. 在这样的疫情当中，我们还能够经历到上帝的祝福吗？ Di dalam keadaan pandemi seperti ini, apakah kita masih bisa merasakan berkat dari Tuhan? 不能跟家人团圆吃饭， Tidak bisa makan bersama dengan anggota keluarga. 不能够到亲戚朋友家拜年， Tidak bisa berkunjung ke rumah teman-teman dan sanak keluarga. 生活也不好过， Kehidupan kita juga sulit rasanya. 健康分分钟会受到威胁， Dan kesehatan kita terancam setiap waktu. 好像上帝的祝福已经不在了。 Sepertinya berkat Tuhan tidak ada lagi. 亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudari terkasih, 今天我们来看，在疫情之下，上帝仍然祝福我们。 hari ini kita mau melihat, bahkan di dalam tengah-tengah pandemi ini, Tuhan masih terus memberkati kita. 并且满满的赐福我们。 Bahkan Dia memberkati kita dengan penuh berlimpah. 今年的主题就是充满祝福的新年。 Hari ini tema kita adalah Tahun Baru Penuh Berkat. 今天我们要从一段经文来看《民数记》6章22到27节。 Kita akan melihat dari satu bagian firman Tuhan, yaitu di dalam Bilangan pasal 6 ayat 22 sampai 27. 民数记6章22到27节， Bilangan pasal 6 ayat 22 sampai 27. 耶和华晓谕摩西说：“你告诉亚伦和他的儿子说，你们要这样为以色列人祝福说：愿耶和华赐福给你，保护你；愿耶和华使他的脸光照你，赐恩给你；愿耶和华向你扬脸，赐你平安。他们要如此奉我的名为以色列人祝福，我也要赐福给他们。” Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka." 弟兄姐妹，这段经文是给以色列百姓的人祝福。 Saudara-saudari, ini bagian kitab ini adalah berkat untuk orang-orang Israel. 之前讲到很多，这个要这样做，那要那样做，然后最后上帝就叫祝福他们。 Di bagian sebelumnya, Tuhan memberikan peraturan kepada mereka, harus begini dan harus begitu. Dan yang terakhir, Tuhan mau memberkati mereka.
意思就是说，如果他们遵守，上帝就会祝福他们。 Artinya, jika mereka taat kepada perintah Tuhan, Tuhan memberkati mereka. 那上帝要怎么样赐福他们呢？ Bagaimana Tuhan memberkati mereka? 第一个赐福就是保护的福， Berkat yang Tuhan berikan yang pertama adalah berkat pemeliharaan. 在第24节那边记载说：“愿耶和华赐福给你，保护你。” Pada ayat yang ke-24 dikatakan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. 上帝的赐福是各种各样的赐福， Berkat Tuhan itu beragam macam. 我们能够呼吸， Kita bisa bernafas, 有家人， memiliki keluarga, 有朋友， memiliki teman, 有食物可以吃， ada makanan 还有 untuk dimakan, 等等的。 dan masih banyak lagi. 上帝给我们的福气，我们可以享受， Apa berkat yang Tuhan berikan kepada kita, kita bisa menikmatinya. 是因为上帝给我们能力来享受， Itu karena Tuhan memberikan kepada kita kekuatan untuk menikmatinya. 是上帝给我保护我们，让我们能够享受上帝的福气。 Tuhan memelihara kita sehingga kita mampu menikmati berkat-berkatnya. 在传道书5章18到19节记载说， Di dalam kitab Pengkhotbah, pasal yang kelima ayat 17 sampai 19 berkata, 我所见为善为美的，就是人在神赐他一生的日子吃喝，享受日光之下劳碌得来的好处，因为这是他的份。神赐人资财丰富，使他能以吃用，能取自己的份，在他劳碌中喜乐，这乃是神的恩赐。 Lihatlah, yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan, minum dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jeripayah di bawah matahari selama hidup yang pendek yang dikaruniakan Allah kepadanya. Sebab itulah bahagiannya setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagianya dan untuk bersukacita dalam jeripayahnya, juga itu pun karunia Allah. 这段经文简单来说，就是告诉我们说， Bagian firman Tuhan ini secara ringkas memberitahu kepada kita, 我们能够有东西可以吃， kita mempunyai makanan untuk dimakan, 是上帝的恩典； itu adalah berkat Tuhan. 有能力、有健康的身体来享受，是上帝的恩典。 Bahkan kita mempunyai kekuatan, kesehatan untuk menikmati itu adalah juga anugerah Tuhan. 我看过有人劳劳碌碌整天，但是一直都是不够吃。 Saya pernah melihat orang yang sangat sibuk sepanjang hari, berjeri lelah, tetapi mempunyai makanan yang sangat sedikit, tidak cukup makan. 然后有的人很有钱，但是他没有健康的身体来享受。 Dan ada juga orang yang sangat kaya, tetapi dia tidak memiliki kesehatan sehingga tidak bisa menikmatinya. 然后能够吃，然后加上能够享受所在前面的食物，也是上帝的恩典。 Ketika seseorang itu sehat, mempunyai kemampuan menikmati makanan di hadapannya, itu adalah anugerah Tuhan juga. 亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudari 我们 terkasih, 想象一下， mari kita berpikir sejenak. 如果我们有能力赚钱，吃好吃的东西， Jika kita mampu menghasilkan uang dan makan makanan yang enak, 然后有健康的身体来吃， dan kita mempunyai kesehatan yang baik untuk menikmatinya, 一家人坐下来吵吵闹闹，还能不能够吃呢？ ketika satu keluarga itu kacau balau, ribut, bagaimana bisa menikmatinya? 所以能够吃喝玩乐，很享受我们劳碌所得来的，都是上帝的恩典。 Jadi ketika kita bisa menikmati makanan yang kita peroleh dengan jerih lelah, itu adalah berkat Tuhan. 所以，亲爱的弟兄姐妹， Jadi saudara-saudari terkasih, 我们能够享受我们所拥有的，是上帝的恩典。 kalau kita bisa menikmati apa yang kita miliki, itu adalah anugerah Tuhan. 是上帝给我们保护我们，让我们能够来享受他的福气。 Itu adalah karunia Tuhan, diberikan Tuhan, dijagai Tuhan sehingga kita bisa menikmati berkat-Nya.
在这里的保护呢，是指单单只有上帝能够给人的保护。 Pemeliharaan yang dimaksud di sini adalah pemeliharaan yang hanya dapat diberikan oleh Tuhan saja. 是人不能给人的保护。 Ini adalah pemeliharaan yang tidak bisa diberikan oleh manusia. 保险公司不能够给的， Tidak dapat diberikan oleh biro asuransi. 保安不能够提供的， Tidak dapat diberikan oleh satpam. 退休金不能够共享的。 Tidak juga dapat diberikan oleh uang pensiun masa tua. 这里是单单上帝给我们的保护。 Ini adalah pemeliharaan yang hanya diberikan oleh Tuhan kepada kita. 那么上帝怎么样保护我们呢？ Jadi bagaimana Tuhan memelihara kita? 在诗篇17篇第8节记载说：“求你保护我，如同保护你眼中的瞳人，将我隐藏在你翅膀的荫下。” Mazmur 17 ayat 8 berkata, "Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu." 人外体最脆弱的就是我们的瞳人。 Fisik kita yang secara luar kelihatan yang paling lemah adalah biji mata kita. 我们可以让别人碰我们的头、碰我们的手、碰我们的皮肤，但我们却不会容忍别人来碰我们的瞳人。 Kita mungkin bisa membiarkan orang menyentuh kepala kita, kulit kita, tangan kita, tetapi kita tidak mungkin membiarkan orang menyentuh biji mata kita. 上帝的保护也是如此， Pemeliharaan Tuhan seperti demikian. 他时时刻刻保护，不会让我们受伤。 Setiap waktu Dia menjaga supaya kita tidak terluka. 没有他允许的事情不会临到我们的。 Hal-hal yang tidak diizinkannya tidak akan terjadi pada kita. 那问题是我们要怎么样经历到他的保护呢？ Nah, masalahnya bagaimana kita bisa menikmati pemeliharaannya, 就是交托，还有信靠他。 yaitu dengan berserah dan percaya kepadanya. 就比如说弟兄姐妹，我们有东西、金银财宝、珠宝放在保险箱，银行的保险箱。 Seandainya kita memiliki harta benda, kemudian kita masukkan ke dalam safety box. 我们放那一家银行的保险箱，是因为我们信任这间银行。 Kita menaruh harta benda kita di dalam safety box di suatu bank tertentu karena kita percaya kepada bank itu. 我们不会每天去询问这个银行，不会每天去保险箱那边打开我们的保险箱看我的东西还在吗？我的金银珠宝还在吗？我们不会这样做啊。 Kita tidak akan bertanya kepada bank itu dan kita juga tidak akan setiap hari pergi ke bank itu untuk membuka safety box untuk memeriksa apakah harta benda kita masih ada di dalamnya. 我们也不会因为在想哇，我的东西还在那个保险箱吗？想到晚上不能够睡。 Dan tidak mungkin juga kita terus memikirkannya sehingga sepanjang malam apakah barang saya masih ada di sana dan kita tidak bisa tidur semalaman. 亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudari terkasih, 交托信靠就是这样。 berserah dan percaya adalah demikian. 我们把我们的重担，所有的重担都交托给上帝， Semua beban berat kita serahkan kepada 交 Tuhan. 了他，交了给他之后呢，我们就相信他来保管，他来处理。 Setelah kita serahkan kepadanya, maka kita percaya Dia yang akan menanganinya. 将我们的生命交托给他， Ketika menyerahkan nyawa kita kepadanya, 将我们的家人，我们所有的一切，我们的困难交托给他。 menyerahkan seluruh anggota keluarga kita dan segala permasalahan kita kepadanya. 这样子晚上我们就能够好好的睡了。 Kalau demikian, maka malam hari kita akan tidur dengan baik. 如果我们交了，但是还是一直在想，一直在想，那表示我们就不相信上帝了。 Jika kita menyerahkannya, tetapi kita terus saja memikirkannya, maka sebenarnya kita tidak percaya kepadanya. 我们怀疑上帝能不能够解决我的问题呢？ Kita bimbang dan ragu, apakah Tuhan akan dapat mengatasinya? 我们怀疑上帝所做的会不会好的呢？是最好的呢？
kita ragu apakah Tuhan akan mengerjakannya dengan baik atau yang paling baik. 亲爱的弟兄姐妹，如果我们要经历到上帝保护的这个福气， Saudara-saudari terkasih, jika kita ingin menikmati berkat pemeliharaan Tuhan ini, 我们就要交托，然后相信， kita harus berserah kemudian percaya. 然后我们也可以经历到赦免的福气。 Yang berikutnya, kita juga bisa menikmati berkat pengampunan. 第25节那边记载说：“愿耶和华使他的脸光照你，赐恩给你。” Di ayat 25 berkata, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. 上帝说他以他的脸来光照我们，意思就是他接纳我们。 Tuhan berkata, Dia menyinari kita dengan wajahnya, itu artinya Dia menerima kita. 为什么需要接纳呢？ Mengapa harus menerima? 就表示有可能有人没有被接纳。 Nah, itu artinya ada kemungkinan ada orang yang tidak diterima. 为什么他接纳我们？ Mengapa Dia menerima kita? 他这边讲到，他接纳我们之后，他赐给我们恩典。 Ayat di sini dikatakan bahwa setelah Dia menerima kita, Dia memberi kita kasih karunia. 这个恩典就是赦罪的恩典。 Kasih karunia yang dimaksud di sini adalah kasih karunia pengampunan dosa. 我们本来是一群背叛上帝的人， Kita ini adalah sekumpulan orang-orang yang memberontak kepada Tuhan. 我们与上帝为敌，充满背叛的念头，充满罪恶的人。 Kita di mata Tuhan adalah orang yang penuh dengan dosa dan pemberontakan. 是非常肮脏的人， Orang yang sangat kotor. 而上帝是圣洁， Dan Tuhan itu sangat kudus. 所以他不要接纳我们，他不要看我们， Makanya Tuhan tidak bisa menerima kita, tidak bisa melihat kita. 就好像我们看到有一堆垃圾堆的时候， Itu mungkin seperti ketika kita melihat setumpukan kotoran. 然后在垃圾堆里面有很多老鼠跑来跑去，在那边混来混去。 Di tumpukan kotoran dan sampah itu kita melihat ada tikus yang terus berkejar-kejaran berlarian di sana. 请问我们会不会靠近那边，然后跟那个老鼠，那一条老鼠，那一只老鼠一直在玩，跟它玩，会吗？ Permisi tanya, akankah kita mendekati tumpukan sampah itu dan bermain dengan tikus di sana? 我们新年穿新衣服，打扮得漂漂亮亮，然后就过去跟老鼠在垃圾堆那边跟老鼠玩，会不会这样啊？ Kita hari raya kemudian pakai baju yang bagus, baju yang baru, kemudian kita mendekati tumpukan sampah itu dan bermain dengan tikus itu. 正常的人是不会这样做的， Apakah orang yang normal akan melakukan hal itu? 我们一定会拒绝，我们靠近都不要靠近，何况走进垃圾堆跟老鼠一起玩。 Kita pasti tidak akan mendekati tumpukan sampah itu, apalagi bermain di sana dengan tikusnya. 我们就好像这些老鼠一样， Kita ini persis seperti tikus-tikus itu. 整天跟罪恶混在一起。 Setiap hari kita berada bersama dengan dosa. 我们是很肮脏的人， Kita ini adalah manusia yang kotor, 充满罪恶。上帝不要看我们，不要接纳我们。 penuh dengan dosa. Tuhan tidak melihat kita, tidak menerima kita. 但是因为他爱我们， Tapi karena Dia sangat mengasihi kita, 他差派他的独生子来到这个世界上，就好像来到这个垃圾堆里面。 Dia mengutus anaknya untuk datang ke sini seperti diutus ke tempat sampah itu. 然后呢，把我们洗干，拿出来，然后洗干净。 Kemudian menarik kita keluar daripadanya dan membersihkan kita. 他怎么洗我们呢？ Bagaimana Dia membersihkan kita? 他需要付代价，死在十字架上， Dia harus membayar harga, mati di kayu salib. 用他的宝血来洗净我们。 Dengan darahnya yang kudus, Dia membersihkan kita. 他就邀请我们进到他的国家里面。 Dia mengajak kita untuk masuk ke dalam kerajaannya. 他接纳我们， Dia menerima kita. 他把我们洗干净，
Dia membersihkan kita, 赦免我们的罪。 mengampuni dosa kita. 亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudari terkasih, 他洗我们不是洗上面干净，下面就肮脏，不会这样的。 Dia tidak akan membersihkan sebagian daripada kita saja, di atas bersih, di bawah dibiarkan kotor. 在以赛亚书1章18节记载说， Di dalam Yesaya pasal 1 ayat 18 berkata, 你们的罪虽像朱红，必变成雪白；像红如丹颜，必白如羊毛。 sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. 还有诗篇103篇11到12节记载说：天离地何等的高，他的慈爱像敬畏他的人也是何等的大。东离西有多远，他叫我们的过犯离我们也有多远。 Mazmur 103 ayat 11-12 berkata, setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. 亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudari terkasih, 在新的一年，我们仍然可以经历到赦罪的祝福。 di dalam tahun yang baru ini, kita masih tetap bisa merasakan berkat pengampunan. 因为我们每天还犯罪， Karena setiap hari kita masih saja berdosa. 我们每天都活在上帝的震怒之下。 Setiap hari sebenarnya kita hidup di dalam murka Allah. 但是只要我们愿意来到上帝的面前， Asalkan kita mau datang ke hadapan Tuhan, 我们可以经历到他的赦罪的福气。 kita bisa mengalami berkat pengampunannya. 如何能够得到赦罪赦免的福呢？ Bagaimana caranya kita bisa menerima atau mengalami berkat pengampunan ini? 首先就是要接受他成为我们个人的救主。 Pertama-tama adalah menerima Dia sebagai juru selamat pribadi kita. 然后把他就是成为我们生命的主宰。 Kemudian menjadikan Dia sebagai Tuan atas hidup kita. 很多人就很喜欢上帝啊，救我，上帝救我，上帝救我。 Banyak orang mudah saja berkata, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. 但是他不愿意上帝做他生命的主宰。 Tetapi dia tidak mau menjadikan Tuhan sebagai Tuan atas hidupnya. 他不要让上帝来带领他的人生。 Dia tidak mau Tuhan memimpin kehidupannya. 亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudari 如 terkasih, 果我们要经历到上帝的赦罪的祝福福气呢，就要愿意不单单让他成为我们的救主，也愿意让他成为我们生命的主宰。 jika kita ingin mengalami berkat pengampunan Tuhan, kita bukan hanya menerima Kristus sebagai juru selamat kita, tetapi menjadikan Dia sebagai Tuan atas hidup kita. 最后，我们也可以经历到平安的福。 Yang terakhir, kita bisa mengalami berkat damai sejahtera. 在第26节记载说：“愿耶和华向你扬脸，赐你平安。” Ayat 26 berkata, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. 在第25节那边讲到，上帝的脸光照我们。 Di ayat 25 berkata, sinar wajah Tuhan menyinari kita. 然后第26节讲到，上帝的脸向我们，上帝向我们扬脸。 Dan kemudian di ayat 26 berkata, Allah menghadapkan wajahnya kepada kita. 这两句话有什么分别呢？ Apa beda dari kedua frasa ini? 上帝使他的脸光照我们，就表示上帝接纳我们。 Allah menyinari kita dengan wajahnya, artinya Dia menerima kita. 但是上帝向我们扬脸，就表示他的眼睛看着我们。 Kemudian ketika Allah menghadapkan wajahnya kepada kita, itu artinya matanya memandang kepada kita. 亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudari terkasih, 我们盼望人看我们的时候，但是他一直不要看我们呢。 ketika kita berharap seseorang melihat kita, tetapi orang itu sama sekali tidak mau melihat kita, 我们一定会很难过。 kita pasti merasa susah. 人
这样子对待我们，我们会很难过哈。 Ketika orang berbuat demikian kepada kita, rasanya susah hati kita. 但是如果那个人愿意看我们一眼，然后就跟我们有一段的交谈，我们就很开心。 Tetapi ketika orang itu berkenan memandang, melihat kepada kita dan juga mau berbicara dengan kita, tentu kita merasa senang. 人愿意看我们，我们已经很高兴。现在呢，这位万王之王、万主之主，愿意他的眼目愿意看我们，专注在我们身上，我们更开心。 Ketika orang mau memandang kita, melihat kita, kita begitu senang. Apalagi sekarang Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, Dia mau memandang kita, bahkan menunjukkan matanya kepada kita. Bukankah kita akan sangat bahagia? 而且他的眼目看我们，不只是一下子就看别的，一下子就看别的，一下子就走开，没有。这里的看呢，是表示不停的注目看住我们。 Dan memandang kepada kita di sini bukan berarti seperti sekejap memandang kita, kemudian sekejap lagi memandang kepada yang lain. Tetapi matanya tertuju kepada kita terus-menerus. 就好像一对正在谈恋爱的情人哈， Itu bisa digambarkan seperti sepasang kekasih yang sedang memadu kasih. 正在谈恋爱的人呢，很想时时刻刻看他的对象，是吗？ Orang yang sedang memadu kasih sangat ingin setiap waktu memandang kekasihnya. 上帝看我们是时时刻刻没有离开过我们。 Tuhan memandang kita seperti itu sepanjang waktu Dia memandang kita. 诗篇33篇18到19节记载说：耶和华的眼目看顾敬畏他的人和仰望他慈爱的人，要救他们的命脱离死亡，并使他们在饥荒中存活。 Mazmur 33 ayat 18 sampai 19 berkata, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. 当这里讲到上帝看顾他的眼目注目在我们身上的时候呢，就表示他照顾我们的需要。 Di sini ketika dikatakan Allah menghadapkan wajahnya kepada kita, memandang kita, Dia menjaga kita. 他供给我们的需要， Dia menyediakan kebutuhan kita. 补足我们的缺乏。 Dia melengkapi kekurangan kita. 当他注目我们的时候呢，他表示他乐意的来赐给我们平安。 Ketika matanya tertuju kepada kita, itu artinya dengan sukacita Dia mau memberikan kepada kita damai sejahtera. 在他里面有平安。 Di dalam Dia ada damai sejahtera. 亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudari terkasih, 这个疫情呢，其实在考验我们对平安的定义。 pandemi ini sebenarnya sedang menguji kita di dalam mendefinisikan damai sejahtera. 在过去疫情之前，有很多人认为，如果我的银行存款有多少多少的话呢，我就有平安。 Sebelum masa pandemi ini, ada orang yang merasa kalau di bank ada banyak uang tabungan saya, maka akan damai sejahtera. 如果我的工作顺利，我就有平安。 Kalau pekerjaan saya lancar, saya ada damai sejahtera. 如果我的身体健康，我就有平安。 Kalau saya ada kesehatan, saya ada damai sejahtera. 如果我有美满的婚姻生活，家庭很和谐，我就有平安。 Sekiranya saya memiliki pernikahan, kemudian keluarga semua baik-baik saja, maka saya ada damai sejahtera. 当疫情来了之后， Ketika pandemi datang, 这些都摧毁人对平安的定义了。 semua itu menghancurkan definisi damai sejahtera manusia. 现在人就靠什么疫苗？ Saat ini apa yang menjadi andalan manusia? Vaksin. 如果这个疫苗出来了，我就有平安了。 Kalau vaksin ada, kalau sudah ditemukan vaksin, maka aku ada damai sejahtera. 但是有些报道告诉我们，就算有人接受了疫苗，仍然会被确诊，会被感染。 Tetapi ada berita yang memberitahu kepada kita bahwa setelah menerima vaksin pun orang masih tetap bisa mengalami penularan.
所以，什么叫做平安？在哪里得到平安呢？ Karena itu, apa sih damai sejahtera itu? Di mana kita bisa mendapatkannya? 就是在掌管世界宇宙万有的上帝里面，才有真正的平安。 Di dalam Allah yang menjadikan langit dan bumi, di dalam Dialah ada damai sejahtera yang sejati. 今天每个人都盼望得到平安， Hari ini semua orang sangat berharap bisa memiliki damai sejahtera. 在疫情打击之下，在打击人类的各个层面的生活里面，人最需要上帝的平安。 Saat pandemi menghancurkan semua aspek kehidupan manusia, maka manusia memerlukan damai sejahtera yang sejati. 那要怎么样经历上帝的平安呢？ Bagaimana caranya bisa menikmati damai sejahtera Allah? 腓立比书4章6到7节这里讲到。 Filipi 4 ayat 6 dan ke-7 berkata demikian. 应当一无挂虑，只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神，神所赐那超越人所能理解的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。 Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. 这里讲到常常透过祷告、祈求、感恩。 Di sini dikatakan kepada kita selalu berdoa dengan permohonan dan ucapan syukur. 上帝一直在注目看着我们， Tuhan terus menunjukkan pandangannya kepada kita. 我们的眼目、眼神也要看着他。 Dan mata kita juga harus tertuju kepada Dia. 怎么样看着上帝的眼目呢？ Bagaimana cara kita memandang kepada 就 Allah? 是祷告、祈求、感恩。 Melalui doa, permohonan, 当我 ucapan 们 syukur. 祷告的时候、祈求的时候、感恩的时候，是向上帝看的。 Ketika kita sedang berdoa, melakukan permohonan dan bersyukur kepadanya, maka kita sedang memandang kepada Allah. 亲爱的弟兄姐妹，有很多人说，我信主信了这么久了，我都一直没有经历到平安，为什么？ Saudara-saudari terkasih, banyak orang yang sudah lama percaya kepada Tuhan berkata, saya sudah percaya kepada Tuhan begitu lama, tetapi saya tidak menikmati, tidak merasakan damai sejahtera. 弟兄姐妹，在10几20年前，当我还做儿童主日学老师的时候呢， Saudara-saudari terkasih, 20 tahunan yang lalu ketika saya masih menjadi guru sekolah minggu, 那时候我是教一班小学1年级的学生， saat itu saya mengajar anak-anak SD kelas 1. 有一个男学生呢就很特别， Ada seorang anak laki-laki yang sangat spesial. 他从来不会留意老师的， Sebelumnya dia sama sekali tidak pernah memperhatikan guru. 他做什么呢？他也不会去捣乱，他也不会跑来跑去的。 Dia juga tidak bisa berlari ke sana ke sini atau melakukan kekacauan. 他做什么？只要有纸，一张纸， Apa yang dia lakukan? Asal ada selembar kertas. 他会把那张纸呢，把它分开来，不是把它撕哈，而是一些薄薄的纸，把它分开来。 Dia akan berusaha membuka kertas itu. 他把这一张纸薄薄的纸分开来，为什么？他能够做到。 Dia membagi kertas yang begitu tipis itu menjadi 2 dan dia mampu melakukannya. 他是有自闭症的人，孩子， Dia adalah seorang anak autis. 所以他一直在专注，专注到连纸钱，我们知道那个钱哈纸的，他能够分，不是撕哈，他是分薄薄分开来，分得很漂亮，很整齐。 Anak ini adalah anak yang autis. Dia bisa fokus, begitu fokusnya kepada kertas itu. Sehingga selembar uang kertas itu dia bisa pisahkan menjadi 2. Bukan dirobek, tetapi dipisahkan. 他一直在专注在一张纸里面， Dia begitu fokus kepada kertas itu.
当我们去他的家探访的时候呢，他妈妈告诉我们， Ketika kami mengunjungi dia di rumahnya, ibunya berkata, 他妈妈说，他就是每天这样专心，妈妈爸爸这么疼他，他都不觉得，他好像没有感觉。 ibunya berkata, dia selalu begitu. Kami orang tuanya begitu mengasihi dia, tetapi rasanya dia tidak tahu. 亲爱的弟兄姐妹，我们就好像很多时候，我们就好像这个自闭症的孩子一样。 Saudara-saudari terkasih, kita mungkin juga seperti anak yang autis ini. 我们每天专注在我们的事情，地上的事情， Kita begitu fokus kepada masalah di dunia ini setiap hari. 上帝一直瞩目看我们，但是我们不要看他，我们就是看我们的事情。 Tuhan menunjukkan matanya kepada kita, terus memandang kepada kita, tetapi kita tidak peduli kepadanya. 只是看我们的事业，我们地上的生活，我们的家庭等等，但是就是不要看上帝。 Kita hanya melihat kepada pekerjaan kita, usaha kita, keluarga kita, dan lain-lain, dan kita tidak mau memandang kepada Allah. 上帝一直瞩目我们，一直爱我们，但是我们没有瞩目他，我们怎么能够感受到他再次给我们平安呢？ Jika Tuhan terus-menerus menunjukkan matanya kepada kita, tetapi kita sama sekali tidak mau memandang dia, bagaimana mungkin kita bisa mengalami, merasakan damai sejahteranya? 我们在这边一直在拼命，在地上拼命自己不要向上看，上帝要向下看我们，但是我们不要向上，我们一直在向下看着我们结果经历不到平安。 Kita mungkin berjuang mati-matian, berusaha dengan sangat keras untuk apa yang kita kerjakan di dunia ini. Tetapi kita tidak mau memandang kepada Tuhan, padahal Tuhan terus-menerus menunjukkan matanya kepada kita. Bagaimana mungkin kita bisa mengalami damai sejahteranya? 亲爱的长辈弟兄姐妹们， Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. 进入新的农历年，我们仍然还在疫情蔓延的情况之下。 Masuk ke dalam tahun yang baru ini, kita masih saja tetap berada di dalam masa pandemi yang terus menjalar ini. 我们也不知道这疫情什么时候会过去， Kita juga tidak tahu kapan pandemi ini akan berlalu. 但我们要相信，上帝仍然赐给我们他的福气。 Tapi kita harus percaya bahwa Tuhan terus masih saja tetap memberikan berkat-Nya. 我们虽然不能够，很多家庭不能够团圆吃团圆饭， Walaupun kita banyak sekali keluarga-keluarga yang tidak bisa berkumpul untuk makan bersama, 不能够拜年， tidak bisa saling berkunjung. 有很多事情不方便， Banyak hal yang rasanya tidak nyaman untuk dilakukan. 我们仍然能够经历到上帝的保护的福气。 Kita masih tetap bisa mengalami berkat pemeliharaan Tuhan. 我们还有身体健康。 Kita masih memiliki tubuh yang sehat. 可能你说我身体不健康啊，我不能够活动什么，我的家人在医院，是。 Mungkin kita berkata, saya tidak terlalu leluasa untuk bergerak, atau orang di dalam rumah saya sedang ada yang sakit di rumah sakit. 但是我们要想，就算家人在医院里面，还有医生、护士来看， Tapi kita harus tetap memikirkan bahwa bahkan di rumah sakit pun masih ada dokter dan suster yang bisa menjaga. 还可以躺下来， Masih bisa berbaring. 还有仪器给他用。 Masih ada peralatan yang bisa dipergunakan. 这表示上帝的保护的福气还在临到我们身上。 Itu menunjukkan bahwa pemeliharaan Tuhan masih tetap ada. 还能够呼吸， Masih bisa bernafas, 还能够想， masih bisa berpikir. 这都是上帝的恩典。 Itu adalah anugerah Tuhan. 鼓励大家做一件事， Saya mendorong saudara-saudara melakukan satu hal. 每天早上起来， Setiap pagi bangun dari tidur, 把一整天要做的事、要见的人交托给上帝。 serahkanlah seluruh perkara sepanjang hari yang akan kita lakukan. 这样交托就相信他， Setelah berserah, setelah menyerahkannya kepada Tuhan, percayalah. 无论发生什么事情， Apapun yang akan terjadi, 我们相信上帝的手在保护，
Kita percaya tangan Tuhan sedang memelihara. 是不是按照我们的意思发生？我们相信上帝最好的。 Apapun yang terjadi, apakah itu terjadi sesuai atau tidak sesuai dengan perkiraan harapan kita, tangan Tuhan memelihara. 第二， Yang kedua, 虽然在疫情来过年，我们仍然经历到赦免的福气。 walaupun kita harus melewati hari raya di tengah-tengah masa pandemi, tetapi kita masih bisa menikmati berkat Tuhan, yaitu berkat pengampunan. 他仍然一直来赦免我们，只要我们愿意来到他的面前。 Dia terus saja mengampuni kita, asalkan kita mau datang kepadanya. 想象一下，如果我们好像初期教会亚拿尼亚跟撒菲拉一样， Mari pikirkan, seandainya kita ada di dalam gereja mula-mula, di mana kejadian Ananias dan Safira terjadi. 一犯罪马上就倒下去。 Begitu berdosa, langsung saja tergeletak mati. 那如果今天上帝没有给我们机会悔改，一犯罪就倒下去， Jika hari ini Tuhan tidak memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat, begitu berdosa langsung tergeletak mati, 那这可糟糕了啊！ itu sangat mengerikan. 但是上帝还一直给我们机会赦免我们。 Tapi Tuhan masih saja terus memberikan kepada kita kesempatan mengampuni kita. 我们求主赦免我们，我们也要让主成为我们生命的主宰。 Ketika kita meminta Tuhan mengampuni kita, kita juga harus menjadikan Dia sebagai Tuhan atas hidup kita. 第二，要鼓励大家做一件事，就是求主监察我们每个人。 Kemudian saya mendorong saudara-saudari untuk melakukan pemeriksaan. Tuhan memeriksa hati kita. 这过年期间，特别是疫情的时候，这段期间呢、我们很多时候很多反省的时间。 Sebenarnya di masa-masa pandemi seperti ini, kita mempunyai banyak waktu untuk melakukan refleksi diri. 我们可以利用这些时间来到上帝的面前，来让他检查我们。 Kita bisa memakai waktu ini untuk datang ke hadapan Tuhan, meminta Dia memeriksa hati kita. 第三福气就是平安的福气。 Kemudian berkat yang ketiga adalah berkat damai sejahtera, 就是瞩目上帝， yaitu kita memandang kepada Tuhan 借着祷告祈求感谢上帝。 melalui doa, permohonan, mengucap syukur kepada Tuhan. 鼓励大家每天睡觉之前，至少为一件事情来感恩上帝。 Saya mendorong saudara-saudari sebelum tidur malam hari, naikkanlah satu hal, paling tidak satu hal untuk bersyukur kepada Tuhan. 我们一起祷告。 Mari kita berdoa. 天父上帝，我们来到你的面前。是的，虽然环境看起来很不乐观，我们也觉得今年的农历新年很难过，很多事情不方便。但是我们感谢你，你还让我们能够经历到你保护的福气、赦免的福气、平安的福气。亲爱的主，我们仰望你，帮助我们来经历到这三样福气，而且这福气是不间断的临到我们每个人身上。主啊，我们将每一位以马内利堂的弟兄姐妹交托给你，恳求你打开每一位以马内利堂的弟兄姐妹，也能够打开的心，敞开他们的心，来领受你这三个福气，好让他们能够过着一个充满祝福的新年，让他们一生一世都可以赞美上帝，经历到有恩惠慈爱必随着他们。谢谢你，天父上帝，祷告祈求奉靠主耶稣基督得胜的名求，阿门。 Mari dengan hati yang bersyukur atas firman Tuhan yang telah disampaikan dan dengan hati yang bersuka cita menyambut tahun yang baru, kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Persembahan yang dapat dilakukan dengan transfer ke nomor rekening yang telah tertera di layar, atau persembahan dapat dikumpulkan terlebih dahulu dan dapat diberikan ke gereja.
Kita akan memberikan persembahan kita dengan saling menyambut satu sama lainnya dengan pujian Selamat Tahun Baru. Kita nyanyikan pujian ini dengan bahasa Mandarin. Ho 新年，祝新年，新年来祝恩典，愿大家都快乐过新年。ho 新年，祝新年，新年来祝恩典，东往西东中央祝恩典，多少往事祝福，亲手带领，光中今后是风更宁静。ho 新年，祝新年，新年来祝恩典，愿大家都心口祝恩典。ho 新年，祝新年，新年来祝恩典，愿大家都快乐过新年。ho 新年，祝新年，新年来祝恩典，东往西东中央祝恩典。北极世家跟随耶稣基督，不离中间长存祝福。ho 新年，祝新年，新年来祝恩典，愿大家都丰收祝恩典。Mari kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan dan berkat yang Tuhan boleh berikan di dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan-persembahan ini di hadapan Tuhan. Tuhan berkati persembahan-persembahan ini yang dapat dipakai lebih luas lagi bagi kerajaan Tuhan. Tuhan yang melihat setiap hati kami, yang memberikan persembahan-persembahan ini untuk Tuhan dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang bersuka cita. Tuhan berkati persembahan ini dan terimalah persembahan kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Kita juga akan berdoa untuk beberapa hal. Yang pertama, kita berdoa untuk perubahan iklim di Indonesia yang menyebabkan bencana alam, ada banjir dan longsor. Kita mau berdoa untuk pemerintah agar dapat mengatasinya. Yang kedua, kita juga mau berdoa ketika kita memasuki tahun baru Imlek ini dengan semakin menikmati berkat Tuhan dan hidup kita yang terus boleh memuliakan nama Tuhan. Kita juga mau berdoa yang ketiga untuk setiap kita yang dipanggil untuk bersaksi di dalam keluarga. Dan kita dapat melakukan pekerjaan Tuhan agar jemaat GKA Immanuel Malang dapat semakin berdampak bagi satu sama lainnya. Mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami datang membawa setiap doa-doa kami di hadapan Tuhan. Kami mendengar dan membaca berita ada banyak bencana-bencana alam yang terjadi. Banjir, longsor, gunung berapi, hujan terus-menerus. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan yang boleh memberikan hikmat kepada pemerintah, khususnya Pemda, untuk boleh mengatasi bencana yang sedang terjadi ini ya Tuhan. Untuk boleh menolong setiap masyarakat yang mengalami dan menjadi korban. Tuhan, kami percaya bahwa Engkaulah Tuhan sebagai pencipta yang menguasai setiap alam ciptaan Tuhan. Dan kami menyerahkan ciptaan-Mu ini, keadaan kami ini semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami juga rindu berdoa ya Tuhan, mengucap syukur di tahun yang baru ini, khususnya tahun baru Imlek ya Tuhan. Biarlah hidup kami menjadi hidup yang terus boleh mengucap syukur kepada Tuhan. Hidup yang terus boleh memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan hidup kami yang boleh terus menjadi saksi bagi Tuhan. Kami boleh menjadi saksi bagi lingkungan kami yang terkecil, yaitu keluarga kami. Kami boleh memuliakan Tuhan, menjadi saksi di dalam keluarga kami. Kami boleh menjadi saksi dimanapun kami berada, agar nama Tuhan dimuliakan. Dan kami boleh
memberikan dampak bagi mereka, sehingga mereka pun juga memuliakan Bapa yang di surga. Tuhan, kami menyerahkan setiap doa-doa ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang telah mendengar dan Tuhan yang akan menjawabnya sesuai dengan waktunya Tuhan. Terima kasih Bapa yang telah mendengar setiap doa-doa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian doksologi. Memberikan kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengarahkan hati kita dan memohon berkat-Nya. Kiranya Tuhan yang sudah menyertai kita melewati 1 tahun dan mengizinkan kita memasuki tahun yang baru, Dia jugalah yang akan menolong kita untuk menjalaninya, memberikan kepada kita kemampuan dan kekuatan, damai sejahtera dan sukacita, dan menjadikan kita saksi bagi Dia, sehingga semakin banyak yang mengenal Tuhan dan memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk saat teduh. Salam sejahtera jemaat yang dikasihi Tuhan. Mengucap syukur karena berkat-Nya, sehingga kita boleh kembali beribadah bersama-sama. Secara khusus hari ini, kita boleh beribadah mengingat tahun baru Imlek yang sudah Tuhan pimpin kita melewati 1 tahun dan memasuki tahun baru. Karena itu saya mau mengucapkan, 新年快乐，新年蒙恩，蒙上帝保护，赦免，赐你平安. Kiranya di dalam tahun baru ini, kita boleh semakin menikmati berkat Tuhan, dan kita terus hidup memuliakan Tuhan. Mengucapkan terima kasih
bagi mereka yang hari ini melayani di dalam ibadah Tahun Baru Imlek ini. Baik dari pemimpin pujian, singer, pemain musik. Demikian juga mereka yang melayani di sound system dan merekam video. Juga secara khusus berterima kasih kepada evangelis Lim Cui Na yang sudah menguraikan firman Tuhan bagi kita. Selanjutnya mari kita memperhatikan pengumuman-pengumuman berikut ini. Ibadah anak online akan diadakan jam 9.30 melalui YouTube GKA Immanuel. Mari kita mengajak anak-anak kita untuk mengikutinya. Komunitas tunas remaja diadakan melalui Zoom gereja pada pukul 4 sore pada hari ini. Demikian juga komunitas pemuda remaja jam 5 sore. Mari kita boleh bersama-sama mengikutinya. Hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 kita akan mengadakan PA pada jam 6 sore dan PD pada jam 7 malam. Mari kita bersama-sama boleh bergabung untuk belajar firman Tuhan dan bersekutu di dalam doa. Kedua kegiatan ini dilakukan melalui Zoom meeting gereja. Pada hari Jumat 19 Februari 2021 jam 6 sore akan diadakan persekutuan komisi wanita. Persekutuan ini disiarkan melalui YouTube GKA Immanuel Malang. Sabtu jam 7 pagi akan diadakan doa pagi. Kegiatan ini dilakukan di rumah kita masing-masing. Dan penuntun ibadah akan dibagikan melalui WA Group GKA Immanuel Malang. Komisi Pemuda Remaja pada Sabtu 20 Februari ini ada kegiatan khusus. Mari kita perhatikan pengumuman ini. What is LGBT? Lebih dari 201 negara sudah mengizinkan kaum LGBT untuk datang ke negaranya. Barusan ini, Amerika Serikat melakukan kampanye hak asasi manusia yang akan memprioritaskan persamaan derajat LGBT dan 3,5% dari penduduk Amerika mengaku LGBT. Taiwan adalah negara pertama yang melegalkan pernikahan sesama jenis di Asia. Bahkan, pendeta-pendeta juga memberikan dukungan terhadap pernikahan sesama jenis. Apakah hal yang diizinkan, bahkan dilegalkan negara? Sudah pasti sesuatu yang benar menurut Alkitab. Masalah benar atau kebenaran ada standar masing-masing. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang topik ini, silakan hadir di Persekutuan Komunitas Pemuda Remaja Online yang diadakan pada tanggal 20 Februari tahun 2021 pukul 5 sore. Hari Minggu depan, kita sudah akan bersama-sama memasuki Minggu Prapaskah. Minggu depan adalah Minggu Prapaskah yang pertama, yang menyiapkan hati kita untuk menyambut Paskah. Tema kali ini adalah berbaliklah kepada Tuhan. Dan minggu depan, tema khotbah kita adalah panggilan untuk beribadah. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Demikian pengumuman kita hari ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.